Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung siri video saya yang menjelaskan keutamaan solat secara berjemaah. Kali ini saya ingin berkongsi sebuah hadis yang pendek saja, tetapi sangat power maksudnya, dalam rangka memberi motivasi, memberi kerajinan kepada kita untuk solat berjamaah. Ia sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan dinilai hasan, darjatnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah tabaraka wa taala benar-benar kagum terhadap solat yang dilaksanakan secara berjamaah. Okey, perkataan kagum ni kalau teks Arabnya takjub. Jadi takjub ni saya terjemah sebagai kagum, dan sebelum takjub tu pun ada perkataan huruf lam yang bermaksud benar-benar. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala benar-benar takjub kepada solat yang dilaksanakan secara berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan tentang solat berjemaah, ketahuilah bahawa ia merujuk kepada solat berjemaah yang dilaksanakan di masjid, ataupun kalau kita di Malaysia ni di surau. Sebab surau tu pun sebenarnya macam masjid juga, tapi surau yang by itself. Dia bukan surau yang macam kadang tu setengah pejabat tu kat bawah tangga tu pun surau juga, tapi boleh masuk 2-3 orang saja. Okay, kadang-kadang dalam bilik store pun jadi surau juga. Tetapi ia adalah binaan di mana umat Islam di tempat itu, ahli qaryah di tempat itu, mereka berhimpun untuk melaksanakan solat secara berjemaah, dan di sana juga dikemundangkan azan. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur saya difahamkan di dalam bangunan Maybank, HQ Maybank, bangunan ibu pejabat Maybank yang tinggi tu, ada satu tingkat yang dikhususkan sebagai surau sehingga boleh melaksanakan solat Jumaat di sana. Tapi satu tingkat saja. Jadi kita kena bezakan bagaimana yang dimaksudkan dengan tempat untuk melaksanakan solat jemaah itu. Ia bukanlah di rumah, ia bukanlah di tempat-tempat kecil, tetapi it is a dedicated place, dedicated building where the community they congregates to perform their prayer together over there. Perkara kedua tentang jemaah ini ialah ia dilaksanakan bersama imam dalam jemaah yang pertama. Maksudnya bila imam rasmi di situ, takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram juga. Okey, kalau terlewat atas sebab-sebab yang tidak disengajakan. Okey, dah memang dah plan nak datang daripada awal, tapi sampai-sampai dah memang dah ambil wuduk dari rumah, sampai-sampai terkentut pula, lalu diperbaharui wuduk, kemudian menjadi makmum masbuk rakaat kedua ke apa, yang itu tak mengapa. Okey, jadi jemaah yang dimasukkan oleh hadis-hadis Nabi ini, ia bukanlah sebagai contoh katakanlah solat asar kan, azan 4.45, iqamah pukul 5, dia pula datang pukul 6. Okey, jadi dipersilakan solat. Jika ada 3-4 orang nak solat sekali berjemaah, dipersilakan, tetapi ia tidaklah mendapat keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh hadis-hadis itu. Sebab hadis-hadis itu memang menyebut jemaah secara umum, tetapi jika digandingkan dengan hadis-hadis lain yang belum sempat saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, dapat dipahami bahawa ia merujuk kepada jemaah yang pertama bersama dengan imam, bukanlah jemaah kedua ataupun yang ada sekelompok di sini, sekelompok di sana, seperti yang biasa berlaku jika ada orang yang datang solat lewat. Jadi kalau nak solat berjemaah, katakanlah memang sampai surau, sampai masjid pukul, tadi sebut sembahyang asar kan, pukul 5.30 ke pukul 6 ke, ada 3-4 orang nak solat bersama, nak solat berjemaah, dipersilakan. Dipersilakan, tetapi jangan pula beranggapan ia mendapat keutamaan sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan solat berjemaah. Okey, di sini saya bukan nak menjadi negatif ataupun macam apa sempit sangat ni, luaskanlah, rahmat Allah tu kan luas.
maka luaskanlah maksud jemaah tu kepada bila-bila masa saja, di mana jua saja. Bukan begitu. Sebab bila kita sebut masa dan bila kita faham perkara ini, kita akan mengurus masa kita, our time management, so that we can make it to the mosque before azan. Sebelum azan. Maknanya kita masing-masing sibuk, masing-masing ada things to do, masing-masing ada agenda. Tetapi dalam agenda tu, dalam jadual kita things to do tu, dalam ada mesyuarat ke apa ke, kita masuk sekali. Asar sekarang 4.45, 4.30 aku dah nak bersiap-siap pergi ke surau, berwuduk ke apa ke. Kalau ada mesyuarat ke apa ke, tak apa, bos, I going to take 5, take 10. Bos pun pandai-pandai pula engkau, either I go or you sack me. Alamak. Okay. So bila kita make time for Allah, Allah will make time for us. Ini satu formula yang penting. Jika kita menguruskan masa dan kita lapangkan masa untuk Allah, untuk beribadah pada waktunya, solat pada awal waktu, dan semua urusan-urusan harian kita adjust supaya bertepatan dengan waktu solat. Okay, bertepatan. Macam sebagai contoh, katakanlah lunch break di pejabat, lazimnya pukul 1 sampai pukul 2 kan. Lazimnya lunch break saja, terus pergi makan. Lepas tu dah makan, sembang. Kena masuk pejabat pukul 2. 1.50 baru bergegas-gegas pergi ke surau pejabat, baru nak solat. Okay. Pada time solat apa semua tu, masuk balik pejabat dah lewat 2-10 minit. Kan? Padahal boleh saja ke surau terlebih dahulu. Ataupun kalau nak makan terlebih dahulu, ya betul, kalau sunnah Nabi makan terlebih dahulu, cepat-cepat makan supaya dapat solat pada awal waktu. Jadi kita urus masa kita supaya bertepatan dengan waktu solat. Okay, Allah pun akan memberi kita keberkatan dalam masa itu, sehingga if we make time for Allah, Allah will make time for us. Dan macam-macam kurniaan Allah kepada kita dari sudut masa kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita lihat semua orang, waktu yang dia ada ialah 24 jam. Sebahagian orang dalam masa 24 jam tu macam-macam dia tercapai, macam-macam yang dia dapat capai. Sebahagian lagi 24 jam tu sikit sangat yang dia dapat capai. Kadang-kadang tidak ada apa-apa langsung, ya. Jadi demikian sedikit perkongsian saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.